Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ghada'ni rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surat 35 pada ayat yang atas sekali 220, ayat 220. InsyaAllah kita sama-sama bermuzakarah, kita berkongsi ilmu, kita berkongsi ilmu. Baik. Muka surat kita pada malam ini. Baik, kita baca sedikit. Pukul berapa? InsyaAllah kita baca sedikit makna pada ayat 220. Fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Qul islahul lahum, qul katakanlah, katakanlah mengurus urusan mereka secara sepatutnya adalah baik. Nampak? Di sini Allah kata tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Bertanyakan tentang anak yatim. Baik. Wa in tuqalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerosakan dari yang mengadakan kebaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, nescaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Baik. Tengok pada ayat 221. Mim musyrikatin walau a'jabatkum, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik. Ni Allah kata janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik. Baik. Baik, kita sambung tengok. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Maksudnya ada wanita yang tidak cantik tapi dia beriman kepada Allah, dia menjaga agama dia. Wanita itu adalah lebih baik daripada wanita yang menambat hati kita, yang kita suka tapi dia adalah seorang yang musyrik, dia tidak beriman, maksudnya dia tidak menjaga agama dia, dia tidak menjaga hukum Allah. Itu wanita yang menjaga agama itu adalah yang lebih baik, walaupun dia tidak menjadi tambatan hati kita ataupun tambatan hati seseorang lelaki. Baik. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik
dan janganlah kamu menikahkan dengan orang musyrik, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya ulaika yad'una ilan nar, dan jangan sesungguhnya hamba yang mukmin lebih baik daripada orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak ke neraka. Mereka ini mengajak ke neraka. Ini Allah pesan dalam Al-Quran. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Sedangkan Allah mengajak ke syurga dan keampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, yakni perintah-perintah Allah kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Maksudnya janganlah, sini Allah kata janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba yang mukmin itu hamba yang mukmin. Wanita seorang hamba tapi dia seorang yang mukmin adalah lebih baik daripada wanita yang musyrik. Walaupun wanita itu lebih menarik perhatian ataupun lebih menambat hati kita, menambat hati lelaki. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik, yakni lelaki dengan wanita-wanita mukmin. Maksudnya sebelum mereka beriman. Maksudnya jangan nikahkan. Allah kata maksudnya di sini kita nak kahwin, kita kena pilih. Yang pertama kita kena tengok agama, dia menjaga agama dia. Agama dia dia menjaga dia menjaga orang kata harga diri dia. Yang penting wanita yang ada ilmu. Begitu juga dengan wanita nak pilih lelaki imam. Sebab tu wanita ni dia berhak untuk memilih siapa yang nak menjadi dia nak dijadikan imam dia. Sebab kalau semua wanita dia nak lelaki yang boleh menjadi imam kepada dia. Betul tak? Jadi Allah kata pilih wanita-wanita yang mukmin, jangan pilih wanita-wanita yang musyrik. Begitulah sebaliknya, wanita-wanita yang mukmin pilihlah lelaki-lelaki yang mukmin. Jangan nikahi lelaki-lelaki yang musyrik. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tadilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Tengok pada ayat 222, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri. Menjauhkan diri itu maksudnya tidak boleh apabila wanita yang datang haid, maka tidak boleh bersetubuh dengan dia. Bagi suami tidak boleh bersetubuh dengan isteri yang datang haid, yakni datang bulan. Dan tidak boleh menyetubuhi wanita yang sedang haid. Nampak? Suami tidak boleh menyetubuhi wanita yang sedang haid. Tidak boleh, haram. Dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Iaitu sebelum mereka suci itu maknanya sesudah mandi. Ada juga yang bertafsirkan yakni sesudah darah itu berhenti. Ada juga yang tafsirkan iaitu sebelum mereka suci itu maksudnya apabila sudah darah itu sudah berhenti. Ini sudah kita mandi, sudah wanita itu selesai haid dia dah habis, darah sudah berhenti, maka barulah si suami boleh mendekati ataupun
mendekati si isteri. Apabila isteri didatangi haid, maka tak boleh si suami menyetubuhi isteri. Baik. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Apabila mereka telah suci, maka boleh, apabila sudah suci, barulah si suami boleh orang kata mendekati ataupun mencapurilah, macam mana mendekatilah senang, mendekati, barulah boleh mendekati mereka itu di tempat yang Allah perintahkan, yang Allah perintahkan sahaja kepada isteri suami, maksudnya di tempat-tempat yang tertentu. Baik. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Isteri-isterimu adalah ini seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam. Isteri-isteri kita ni adalah seperti tanah tempat kita bercucuk tanam. Maka datangilah tanah tempat bercucuk tanammu itu bagaimana sahaja kamu kehendaki, dan kerjakanlah. Ini kerjakanlah maksudnya kerjakanlah amal yang baik. Kerjakan amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kelak kamu akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Maka apabila kita bersama dengan isteri adalah isteri ini Allah kata dalam Al-Quran seperti tempat kita bercucuk tanam. Maka datangilah tanah tempat kita bercucuk tanam tu sebagaimana yang kita nak kehendaki. Bagaimana kita nak kehendaki, dan kerjakanlah, maksudnya kerja dengan amal yang baik. Buat dengan ikut perintah Allah. Yang tak boleh haram maka jangan buat. Seperti isteri datang haid, maka kita tidak boleh bersama dengan isteri, ataupun ada sebagainya perkara-perkara yang haram yang untuk bersama dengan isteri, maka kita jangan buat. Buat amal yang baik, yakni buat apa yang diizinkan atau diperintahkan oleh Allah sahaja. Wala taj'alullaha 'urdatan lil aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un alim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahanmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Bertakwa dan mengadakan islah itu pembaikan di antara manusia. Maksudnya melarang bersumpah dengan mempergunakan nama Allah di situ, dan Allah kita baca sampai habis, di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Maksudnya di sini dilarang bersumpah dengan menggunakan nama Allah untuk tidak mengerjakan yang baik, seperti demi Allah saya tidak akan membantu anak yatim. Itu tak boleh. Tidak boleh bersumpah dengan nama Allah untuk mengerjakan perbuatan yang tidak baik. Ataupun menghalang untuk berbuat kebajikan. Contohnya kita kata demi Allah, demi Allah aku tidak akan bantu anak-anak yatim. Demi Allah aku tidak akan bantu fakir miskin. Itu tak boleh. Tidak boleh menggunakan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah untuk perkara yang tidak baik, maka tidak boleh. Ayat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Jurayj bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar yang bersumpah tidak akan memberikan suatu harta, yakni nafkah, suatu harta nafkah kepada Mistah. Menurutnya Mistah sempat turut bersama kaum munafik dalam peristiwa hadisul ifki, berita bohong berkaitan dengan Aisyah berkenaan dengan itu. Maka
turunlah ayat ini yang mengatakan tidak boleh menggunakan nama Allah untuk menghalang daripada sesuatu perkara yang kebajikan ataupun perkara yang baik. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar apabila dia bersumpah tidak akan memberi suatu harta ataupun nafkah suatu harta kepada seorang hamba Allah yang seorang lagi Mithah nama disebut, saya lupa. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Jadi di situlah sebab sahabat ini Mithah ini menurut Abu Bakar ni Mithah ni dia turut bersama dalam orang kata kaum munafik yang memfitnah berita bohong berkaitan dengan Aisyah, Siti Aisyah, iaitu isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunlah ayat ini. Maka kita tidak boleh guna nama Allah, bersumpah dengan nama Allah untuk perkara yang menghalang untuk kita membuat kebajikan ataupun kebaikan. Tidak boleh guna. Demi Allah aku tidak akan bantu anak yatim, demi Allah aku tidak akan bantu fakir miskin, maka tidak boleh. Maka tidak boleh guna dengan nama Allah. Baik. Tetapi apabila sumpah ini telah pun terucap, apabila sumpah ini telah terucap, maka dia kenalah membayar kifarah, dengan membayar kifarat. Dia kena kifarat, kena bayar kifarat. Baik, insya-Allah nanti saya cek untuk dilanggar dengan membayar kifarat. Maksudnya dia kena bayar kifarat tu nanti saya cek lain insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita untuk malam ini talaqi satu muka surat satu muka surat pada muka surat 35. Kita sambung yang pagi tadi. Alhamdulillah malam ni bersama dengan saya lagi. Kalau suara yang kurang jelas tu, pelan tu, saya mohon maaf. Dia hari ni dia rasa macam letih sedikit. Tapi alhamdulillah, insya-Allah kita sama-sama berkongsi ilmu, semoga dapat memberi manfaat kepada kita. Kita dapat beramal dengan sedikit ilmu yang kita dapat kongsikan. Teruskan beramal lagi-lagi di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain hari, di waktu yang sama, di lain hari. Esok mungkin bersama dengan Ustaz Afid ataupun Ustaz Adnan, antara dua orang lah. Saya pun tak ingat jadual yang mana. Okey, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan mereka, menuntut ilmu bersama dengan mereka. Ini adalah dua orang yang hebat, banyak ilmu. Saya sendiri pun menuntut ilmu juga, banyak bertanya masalah-masalah kepada mereka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha asal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى أعلم. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkurang penyusunan kata yang tidak baik ataupun sebagainya. Itu semua kesilapan dari diri saya sendiri. Kalau ada, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha asal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى أعلم. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkurang penyusunan kata yang tidak baik ataupun sebagainya. Itu semua kesilapan dari diri saya sendiri. Kalau ada kesilapan sedikit tentang makna Al-Quran, boleh kita kongsikan, kita berkongsi. InsyaAllah nanti saya akan cek tentang kifarat tu. InsyaAllah nanti saya akan terangkan balik. Baik, InsyaAllah yang baik datangnya kepada Allah. Semua yang kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala.